Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, silakan masuk, ahlan wa sahlan buat semua sahabat syurga, family mengaji yang dikasihi dan disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey. Bertemu lagi kita dalam awal pagi, map, dan alhamdulillah syukur berkat pada hari Khamis pada pagi ni Allah pilih kita lagi bersama-sama untuk kita teruskan perjuangan kita, iaitu mengaji awal pagi. Okey, terlebih dahulu, jelas tak gambar dan suara? Okey, pada yang baru masuk silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei ataupun dari mana-mana sahaja tuan berada. Subhanallah. Okey, Kak Teratai Biru, Rosni, Ku Hafsah, Suzana, Rubiah, Kak Bazura, okey, Kak Bazura Bagadatok, Juli, Abdul Halim, Rubiah, Abang Kamarul, Fatimah Azhara, Hamidah, Kalsum, okey, dan semua yang bersama pada pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah berikan kita kehidupan, Allah berikan kita nafas. Hari ini kita dapat hidup lagi. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Subhanallah, alhamdulillah. Silakan masuk. Waalaikumsalam dari utara, selatan, timur dan barat, Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, Brunei atau dari mana-mana sahaja tu berada. Subhanallah. Kak Yung Masratu, Sal Yusak, Nur Lidah. Terima kasih hantar kat star Kak Yung Masratu, Kak Ima Yaakob, Nana, Salama, Hamidah, Zurina, Cik Salasiah, Sal Yusak dan semua. Alhamdulillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Berkat hari Khamis pada pagi ni, jom sama-sama kita sebarkan Al-Quran. Siapa yang kongsikan, siapa yang share, saya doakan mudah-mudahan jari jemari tuan-tuan perempuan yang sama-sama bantu untuk sebarkan dakwah Al-Quran pada pagi ni. Sebagai pejuang Al-Quran, pencinta Al-Quran, mudah-mudahan saya doakan kita semua tergolong dalam golongan yang Allah makbulkan segala doa. Amin ya rabbal alamin. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Okey, sahabat map mengaji awal pagi. Okey, sahabat family mengaji, Kak Norizan, Puan Aisyah, Zainab, Saloma Ahmad, Cik Barni, Nur Aini Syaki, Siti Rohaya Hafiz, Syarifah Indang dan semua yang bersama, Kak Zura Begum, Rosmawati dan semua. Alhamdulillah. Silakan masuk. Waalaikumsalam. Sekali lagi, jelas tak gambar dan suara pada pagi ni? Kalau jelas, tekan button love dan sebarkan tuan-tuan perempuan ni. Subhanallah. Apa khabar semua? Sihat ke? Mudah-mudahan semoga semua sihat walafiat. Amin. InsyaAllah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Waalaikumsalam. Pada yang bagi salam, silakan masuk. Family mengaji yang dikasihi, yang disayangi, yang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jelas, baik, terima kasih. Aziani, Siti, Nurani, Nurizan, okey, Hajah Hatun, Cik Hasni, Muhammad Akir. Silakan tuan-tuan perempuan, ibu anda, ayah anda, sahabat syurga,
tuan-tuan perempuan yang bersama pada pagi ni. Jom sama-sama kita sebarkan, kita ajak ramai-ramai tuan-tuan perempuan. Saya doakan mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dilipat kali gandakan pahala tuan-tuan perempuan. Jom sama-sama kita sebarkan lagi, kita ajak ramai-ramai. Pagi ni semalam kita dapat 1.2k, hari ni kita nak ajak ramai lagi, insya-Allah dengan izin Allah. Mudah-mudahan berkat asbab kita orang lain dapat mengaji Al-Quran. Jom sama-sama kita ajak lagi. Alhamdulillah, Kak Nur Azam, Zainab, Cik Salasia, Iza Zanial, okey, Faridah, Rafidah dan semua. Alhamdulillah. Makcik hadiahkan pahala bacaan surah Al-Baqarah untuk hadiahkan untuk sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanallah ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat kita berzikir, kita salawat tuan-tuan perempuan, ini juga adalah salah satu zikir pagi kita tuan-tuan perempuan ya. Mudah-mudahan semoga semua sihat walafiat. Pagi ni kita nak sarapan santapan rohani dengan Al-Quran dan bacaan hadis hujung nanti. Jadi tuan-tuan perempuan, apa kata berkat kita, asbab kita nak jadi golongan yang khairun nas, anfa'ahum linnas, dengan sebarkan manfaat. Apa kata kita jadikan platform Family Mengaji ini adalah sebagai ladang pahala kita untuk kita sebarkan dan kita ajak seramai mana mungkin. Okey, waalaikumsalam pada bagi salam Kak Waridah, Kak Ani, okey, Siti Nur, Mariam, Kak Azimah, khabar baik? Apa khabar semua Kak Azimah dan semua? Okey, Kak Rokia, Alisha, Zabidah dan semua, Muhammad Syah, Abang Muhammad Syah, silakan. Nazarida, Hamidah Abdullah, Nur Izzah, Zarita dan semua, silakan masuk. Waalaikumsalam. Berkat kita, insya-Allah orang lain dapat manfaat. Tuliskan dalam komen. Berkat kita, orang lain dapat manfaat. Amin. Kak Zumali, Syarifah Zahara, soalan semalam belum jawab. Okey, jom sama-sama kita teruskan dengan kita selawat Al-Mubin tuan-tuan puan. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi
وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, amin. Waalaikumsalam. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Masya Allah, tagline baru kita pagi ni. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Subhanallah ya. Kak Siti Salmia, Fiza Sepia, Makcik Jimat Rokia, Haziza. Terima kasih Kak Ayu Masratu hantar kasta lagi pagi ni. Ahlinas, Zumali, Liza Ali, Kak Intan Jali dari Singapura. Silakan. Salmi, waalaikumsalam. Ada tak dari Kedah, Perlis, Pulau Pinang, dari Perak, dari Kuala Lumpur, dari Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Kelantan, Terengganu, Pahang, dari Pulau Pinang, dari Kedah, dari Sabah, Sarawak. Kalau ada tulis ada. Begitu juga dari Singapura, Marha, dari Thailand, Sawadikap, dari Brunei, okey. Dari Emboyat, Brunei, Emboyat dari Indonesia dan dari mana-mana sahaja untuk berada. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. InsyaAllah mudah-mudahan berkat kita orang lain dapat manfaat. Tagline baru kita pagi ni ya. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Amin. Doakan saya yang teranaya. Abang Zwin Lee comeback. Kenapa tu Abang Zwin? Okay, kita mengadu pada Allah dan mudah-mudahan Allah beri keadilan untuk kita semua. Berkat kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, 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 subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Berkat kita orang lain dapat manfaat. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jom kita selawat tafrijah. Lepas tu kita nak mulakan bacaan kita ya. Sambil drive pergi kerja, memandu, sambil dengar ikut bacaan Ustaz. Alhamdulillah. Kak Noriza dari Negeri Sembilan. Waalaikumsalam. Rubia, Abang Ahmad, Alimah dari KB Kelantan. Kak Nur Asiyah. Masya Allah. Ada rezeki family mengaji pergi sana. Okey, Kak Mariana dari Sabah. Sabah boleh bah. Kak Halimah dari Johor. Okey, Masya Allah. Rauda, okey, Hafizah dari Kedah hadir Baang. Okey, Kak Rosmilawati Kota Tinggi, Melaka. Kak Azizah dari Pahang. Dari Melaka ke negeri Pahang. Okey, baik. Jom sama-sama kita selawat tafrijah. Lepas tu kita mulakan kita punya bacaan. Terbaik semua. Waalaikumsalam. Tahniah semua yang telah sebarkan. Tahniah semua yang telah ajak kawan-kawan. Boleh tag kawan-kawan. Tulis kat dalam komen. Tag kawan-kawan. Okey. Okey. Tag kawan-kawan. Mudah-mudahan berkat kita orang lain dapat manfaat. Okey, berkat kita orang lain dapat manfaat. Dari Tapah Perak, masya-Allah. Okey, jom sama-sama kita selawat tafrijah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه
في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم. Alhamdulillah, Masya Allah Kak Junaidah dari Sarawak. Okey, Kak Nurmala, okey, Haminah, terima kasih ada yang tag kawan-kawan, mantap semua. Okey, hadir sama Kak Rosmi Zawad Malik dan semua. Waalaikumsalam. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa mardatu buat semua bakal ahli syurga, family mengaji yang dikasihi dan disayangi kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama lagi pada pagi ini dalam slot yang ke-6. Subhanallah, ya. Alhamdulillah, syukur. Pertama-tama sekali kita dan selamanya kita tulis di dalam komen syukur alhamdulillah kita dapat bersama-sama dengan Al-Quran pada pagi ini. Jom, apa kata dengan berkat Al-Quran kita niatkan kita nak mengaji kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niat kita nak hadiahkan seluruh kebaikan pahala yang kita dapat pada pagi ini untuk kita nak hadiahkan khususnya buat kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Amin. Jom kita mulakan dengan sama-sama kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan buat kekasih awal dan akhir, dan begitu juga kekasih umat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin sayyidina Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sekali lagi kita baca surah Al-Fatihah. Kita nak hadiahkan untuk kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan
Ya Allah, kurniakanlah kesihatan terbaik buat semua yang bersama pada pagi ini ya Allah. Dan ya Allah, murahkanlah rezeki buat semua family mengaji. Dan begitu juga untuk semua yang kongsikan pada pagi ini. Amin. InsyaAllah. Jom sama-sama kebetulan sekali baca surah Al-Fatihah. Hadiah untuk siapa? Untuk seluruh ahli keluarga kita, sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, jom kita mulakan hari ini. Kita muka surat yang ke-6, okey, surah Al-Baqarah. Okey, mudah-mudahan berkat kita baca satu muka surat surah Al-Baqarah. Ada tuan-tuan perempuan yang ada di rumah, kebanyakan ada kat rumah sekarang, ada dalam kereta on the way pergi kerja, ataupun ada di mana-mana saja. Mudah-mudahan surah Al-Baqarah ni memberi keberkatan di mana tempat tuan-tuan perempuan sedang berada pada hari ini, insya-Allah. Jom sama-sama. Muka surat ke-6 ni cerita tentang apa? Cerita tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Okey, ayah kita, okey, iaitu ayah kepada semua manusia di dunia ini. Okey, bagaimana malaikat tidak setuju penciptaan manusia, dan Allah cipta manusia, dan Allah cipta Nabi Adam, dan Allah ceritakan kelebihan manusia dan Nabi Adam atas dengan ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Adam. Okey, baik sama-sama. Jom kita sehingga hari ini kita dapat keberkatan. Okey, berkat Allah hidupkan Nabi Adam, ada kita pada hari ini, insya-Allah ya. Okey, asbab kita orang lain dapat keberkatan. Asbab keberkatan, asbab kita orang lain dapat keberkatan. Tulis kita punya tagline baru pagi ni dalam komen. Okey, jom sama kita mulakan. Dari ini semua muka surat ke-6. Okey, ada yang ada wuduk dengan Al-Quran masing-masing. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikah. Okey, kenapa boleh berhenti? Sebab di hujung ni dia ada ta marbutah. Okey, apa dia ta marbutah? Di mana satu huruf ini dia ada dua bunyi, dua wajah. Kalau berhenti jadi huruf ha, kalau sambung jadi huruf ta. Sebab tu saya saja berhenti, saya nak bagi tahu di sini dia ada dua bacaan ya. Okey. Wa idz qala rabbuka lil malaikah. Tetapi kalau kita sambung, dia akan jadi huruf ta. Namanya apa? Ta marbutah. Okey, ta marbutah ya, yang ada dua bunyi. Okey, bergantung kepada cara bacaan. Kali ini kita nak sambung pula. Okey, sama-sama jadi huruf ta. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Macam biasa, kalau nun bertemu dengan yauman. Yauman ni apa? Ya waw mim nun, maka kita kena masuk huruf selepasnya berserta dengung. Dia masuk, kalau masuk macam ni. Mai, ke mai, macam ada nama orang, nama dia Mai. Kan tersedak dia, kita sebut nama dia Mai pagi ni. Mai, tetapi itu masuk. Kita nak masuk dengan dengung. Okey, mai, dia kena vibrate sikit, tambah vibrate. Okey, mai. Okey, mai. Boleh ya? Okey, sama-sama. Okey, kenapa berhenti pada ta marbutah? Okey, ta marbutah ni kalau contoh ayat tu panjang,
Kalau kita nak berhenti tak cukup nafas, kita boleh berhenti di sini. Ini adalah salah satu pilihan untuk berhenti dengan cara berhenti yang betul. Kalau ayat tu panjang lah. Okey, tadi kita baca sambung sebab kita pendek. Okey, idgham bi gunnah di sini. Betul Kak Imam Yaakob, pandai. Okey. Okey, sambung. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Okey, di sini ada tanda merah dah. Kalau pakai Al-Quran ni senang tuan-tuan perempuan ni. Tetapi di sini saya nak bagi tahu, kalau berhenti pada tanda mat yang panjang ini, kita jumpa dengan hamzah seketul, wajib baca panjang 4 atau 5 harakat. Kenapa? Kenapa di sini adalah mat wajib muttasil. Ustaz, boleh tak cerita cara baca je dulu? Boleh, tak ada masalah ya. Memang slot mengaji awal pagi ni kita nak fokus pada cara baca yang betul. Untuk hukum tajwid, masuk kelas tajwid kita akan cerita lebih detail. Minggu depan, kebetulan minggu depan kita ada satu pengambilan baru kelas tajwid. Tuan-tuan perempuan, siapa yang nak daftar untuk kelas tajwid baru, boleh bagi tahu Ustazah Aisyah, tuan-tuan perempuan ni. Okey, jadi di sini kalau berhenti, jumpa dengan tanda ombak, jumpa dengan hamzah seketul, wajib baca panjang 4 atau 5 harakat. Kan kita sebelum ni kita tahu, okey, formula kalau baca jumpa tanda ombak, jumpa huruf hamzah seketul ataupun hamzah dengan alif, baca 4 atau 5 harakat. Tetapi kalau berhenti pun baca 4 atau 5 harakat. Kalau jumpa dengan hamzah seketul. Tapi kalau jumpa hamzah dengan alif, baca 2 harakat saja. Nanti kalau jumpa kita akan sambung Okey, sambung. Wa nahnu habdas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Okey, yang ni pun bagus. Sebab kebetulan ayat dia adalah ha pedas. Waktu ni lah kita nak latih bunyikan ha spicy. Okey. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sad lam ya sambung lebih baik. Okey, kalau nak berhenti boleh juga. Okey. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Alhamdulillah. Ayat 31. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Ha KFC. Kita guna pakai ha KFC lah, senang kan? Mengaji je ingat KFC. KFC kena bayar royalty ni dekat family mengaji ni. Okey. Okey, ini bukan ha KFC. Ini ha ketawa. Ha 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 ha. Okey. Yang tadi tu ha KFC. Ha spicy Masya-Allah Tuan-tuan perempuan ni hari-hari sebut KFC. Masya-Allah. Okey, kita kena boleh buat kerjasama dengan KFC ni Okey. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Nampak? Kita boleh berhenti kat sini. Ingat apa tadi kita cerita? Ini adalah ta marbutah. Kalau berhenti jadi huruf ha, kalau sambung jadi huruf ta. Pandai semua. Okey, faqala ambiuni. Nampak? Quran yang kita pakai ni Quran Multazam, senang kita berhenti, maka kita tahu dah nak ambil pada mana. Nampak ada tanda hijau, senang. Okey. Okey, sambung seterusnya. Ombak biru dengan ombak merah ada beza ke? Dalam Quran ni warna merah dengan warna biru, okey, merah dengan biru ni dia adalah tanda panjang. Okey, yang membezakan adalah huruf selepas ombak tu. Huruf selepas ombak tu yang membezakan dia punya panjang macam ni. Okey, faqala ambiuni. Okey, semalam kita cerita tentang meme Superman. Meme Superman terbang. Yang ini bukan meme Batman. Bukan. Okey. Ada kerja apa superhero je. Okey, ini adalah meme berdiri. Meme berdiri kita tukarkan bunyi nun kepada bunyi mim. Okey, we want to change the sound of the letter nun to letter mim. Bab kata orang Jawa tukar bunyi nun kepada mim. Gitu. Okey, pagi-pagi cakap Jawa, amboi. Okey, speaker London. Okey, sama-sama. Faqala ambiuni. Okey, tukar dan berserta dengung. Mulut tutup rapat. Faqala ambiuni bi asma'i haula. Nampak?
Tadi kita baru belajar kalau berhenti pada tanda ombak yang ada hamzah seketul kena panjang juga. Ini kita jumpa lagi sekali. Kena panjang juga. Okey. Bi asma'iha ula, macam tu last sekali. Tarik nafas, duduk tegak-tegak. Bagus. Okey, tarik nafas dalam. Tahan. 1 2 3. Faqala ambi'uni bi asma'iha ula in kuntum sadiqin. Alhamdulillah. Qaf tekan sikit. Okey, nun ni tergantung sebab jumpa dengan huruf kaf. Okey, kalau jumpa yauman, ya wa mim nun masuk terus. Okey, tetapi jumpa huruf kaf dia tergantung, okey, samar-samar dan bertemu dengan huruf kaf. Okey, cinta kita pada Al-Quran janganlah seperti ifak hakiki, tetapi kita nak cinta kita pada Al-Quran seperti idgham bi gunnah. Okey. Okey. Ada dua contoh di sini. Okey, sama-samar gantung lidah nun disebut sama-sama standby masuk huruf kaf. Nun sama-sama standby masuk huruf ta. Okey. In kuntum sadiqin. Qaf. Qin. Alhamdulillah. Okey, subhanallah. Boys pergi London pagi ni. Tak lama lagi pergi London lah tu. Kak Rosmilawati, saya nak pergi San Francisco. InsyaAllah ya. Alhamdulillah. Ustaz ulang ayat ni sonok. Okey. Mantap penjelasan. Subhanallah. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Pada yang baru masuk silakan. Waalaikumsalam. Sebab kita orang lain dapat keberkatan. Okey. Ayat yang ke-32 surah Al-Baqarah. Terima kasih pada yang dah kongsikan, yang share. Mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dapat kali gandakan pahala. Sambung seterusnya. Okey, ayat yang ke-32. Okey, bila malaikat kata kenapa nak cipta manusia suka buat kerosakan? Okey, maka Allah cipta Nabi Adam, Allah bagi ilmu, maka malaikat surrender dan malaikat bagi tahu dengan Allah, Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Cantik jumpa. Tadi kita bercerita tentang kalau berhenti selepas tanda ombak, jumpa dengan hamzah, kita tahu 4 atau 5 harakat. Tengok ni. Saya zoom sikit tuan-tuan puan. Tengok betul-betul Okey, yang ini semua tengok handphone masing-masing sekarang. Okey. Tengok Quran masing-masing pun boleh. Nampak ayat yang ke atas ni, ayat yang ke-31. Yang ini selepas tanda ombak jumpa dengan hamzah seketul. Berhenti wajib 4 atau 5 harakat. Ambil 5 je senang. Okey. Tetapi yang ini selepas tanda ombak jumpa dengan hamzah dengan alif. Hamzah khata. Tulis kat dalam komen. Hamzah khata. K-H-O-T-T-O. Khata. Hamzah khata. Okey. Hamzah khata ini berhenti 2 harakat sahaja. Mad jaiz munfasil. Dapat beza tak? Ilmu ni mahal ni, ilmu tajwid, tapi saya bagi formula je pagi ni. Okey. Kalau berhenti, okey saya ulang. Dengar betul-betul Kalau huruf ombak rindu bertemu dengan hamzah, kita tahu dah baca 4 atau 5 harakat. Hamzah seketul ataupun hamzah khata, hamzah dengan alif. Tetapi kalau berhenti selepas tanda ombak jumpa dengan hamzah seketul, wajib baca 45 harakat sebab dia mak wajib. Tetapi kalau selepas tanda ombak bertemu dengan hamzah dengan alif, hamzah khata, dia baca 2 harakat sahaja. Dapat? Ambil pada subhah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. 2 harakat saja. Okey. Pandai semua ni, masya-Allah. Cepat tangkap. Pagi-pagi kita mengaji cepat tangkap ya. Innaka antal alimul hakim. Muka surat ni banyak hamzah. HKFC. Okey. Sama seterusnya. Qala ya Adam. Sama-sama. 1 2 3. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ustaz, kenapa mim ni kosong, tak ada tanda apa-apa? Yes. Okay, ilmu baru pagi ni. Kalau nun kosong, tak ada tanda mati, orang panggil nun tak ada tanda batu nisan. Nun mati, kata nun mati, batu nisan lah kan. Sama juga mim. Mim pun mati juga. Maknanya mim mati tak ada batu nisan kan. Kalau mim yang kosong tak ada batu nisan, sama juga. Dia kena dibunyikan dengan samar-samar.
Kalau nun tak ada tanda mati, kena bunyi samar-samar, lidah tergantung. Mim pun kena mulut samar-samar. Cuba sebut huruf mim sama-sama. 1 2 3. Mim, mim, mulut tutup rapat kan. Yang ini bayangkan seolah-olah saya ada kat depan ni. Kan. Bayangkan saya cakap ni, bayangkan saya tunjuk sekali. Yang ini mim mulut tak tutup rapat. Mim tapi mulut tak tutup rapat. Mim seolah-olah nak boleh masuk sekurang-kurangnya sehelai kertas. Okey. Mim, 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 mulut renggang, tidak tutup rapat. Seolah-olah boleh masuk sehelai kertas. Bukan boleh masuk nasi lemak. Itu sarapan pagi, kan? Bukan masuk nasi tu canai. Masuk sehelai kertas. Okey. Sebab itulah mim ni kosong, tak ada tanda apa-apa. Okey, dia dan disertakan dengan dungu. Standby nak masuk huruf ba. Okey, tujuannya nak mudahkan sebut huruf ba. Okey, lagi sekali. Qala ya. 1 2 3. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Ikhfa syafawi. Cantik. Kebetulan ada dua contoh kat sini. Rezeki kita ya pagi ni. Rezeki mengaji pun rezeki juga. Okey. Ni mim yang tutup mulut tutup rapat. Yang ini mim mulut tidak tutup rapat. Alhamdulillah, sayangnya Allah pada kita. Allah bagi contoh pagi ni kat kita ya. Mulut direnggangkan. Sebab tu mim dia kosong, tak ada tanda mati. Okey. Okey. Ini mulut bi. Nampak gitu. Ambihum bi. Contoh cantik depan ni tuan-tuan puan. Syukur. Mudah kita Allah bagi contoh kat sini ya. Okey, tarik nafas. Badan tegak-tegak. Tahniah 1.3K pagi ni, masya-Allah. Okey. Waalaikumsalam. Siapa yang baru masuk silakan. Jangan lupa untuk follow kita punya page untuk maklumat slot mengaji awal pagi ni every day. Setiap hari kita buat pukul 7 5 minit 7 pagi gitu. Habis slot Yasin, kita bagi rehat jap 9 minit, 5 minit, lepas tu kita mula slot ni ya. Okey, jom tarik nafas. Mim berdiri, tutup mulut, mim kosong, mulut renggang sikit. Mulut okey sama-sama. 1, tarik nafas, tegak-tegak. 1 2 3. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Okey, siapa yang belajar hukum tajwid, Ikhfa Syafawi dengan Iqlab, muka surat ni banyak contoh. Seterusnya. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Alhamdulillah, sambung muka surat ayat yang ke-34. Alhamdulillah, semua boleh ikut setakat ni. Waalaikumsalam pada bagi salam. Silakan masuk. Terima kasih pada yang dah kongsikan, yang dah share. Saya doakan mudah-mudahan dimurahkan rezeki, dilipat kali gandakan pahala. Pada yang bermasuk ayat ke-34 surah Al-Baqarah. Mantap. Senyum sikit tuan-tuan puan pagi ni. Subhanallah ya. Okey, sambung. Ingat ya, huruf zal hujung lidah di antara gigi kacip gigi depan ni. Sebab zal ni kita nak guna selalu. Dalam mana? Dalam a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau salah zal kita, takut salah sebutan kita. A'udzu billah. Kena biasakan hujung lidah sentuh dekat pagar depan. Pagar paling depan sekali. Pagar Ustaz, pagar dah tak ada, kalau boleh carilah pagar baru. Kalau tak ada juga, tak tukar pagar baru, sebutlah, sentuhlah dekat dia punya batu pagar bawah tu, dekat gusi. Okey, sambung seterusnya. Boleh Alhamdulillah, boleh Kak Rasmilawati. Masya-Allah, baik Kak Rasmilawati pagi ni ya. Okey. Mana partner Kak Rasmilawati pagi ni? Okey, sambung seterusnya. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa tak cukup nafas Ustaz. Okey. Sebab itulah pagi tadi kita
kita ada cerita tentang ni. Boleh berhenti di sini, tapi pendek benar. Kita berhenti dekat li Adam. Li Adam okey. Okey, sama-sama. Wa idh qulna. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Fasajadu illa iblis. Jumpa qalqalah lagi. Apa huruf qalqalah? Baju dah kotor. Ini formula. Okey. Baju dah kotor. Okey. Bajim dah kotor qalqalah sikit saja melantun, bukan tambah baris. Be tu macam tambah baris. Iblis. Okey, sambung. Okey, semput ba surah. Baca panjang surah, semput surah. Okey, sambung. Aba wastakbara. Okey. Saya ada pagar-pagar cinta, masya-Allah. Ada sweet pagi ni. Aba macam ni, nampak? Bila dah merah ni, senang sambung je ayat selepas. Dia tahu dah, confident kita berhenti kat sini. Jadi tuan-tuan perempuan, siapa nak dapatkan Quran yang macam ni, macam saya guna ni, tuan-tuan perempuan ada lagi stop. Boleh tekan pin komen, ada Okey, sambung. Aba wastak. Okey, tadi saya nak cerita dekat sini. Okey, kat sini tak. Sini pun jumpa tak beli. Okey. Kalau kaf jumpa kaf, kita nak mati dia ada keluar angin sikit. Tak macam tu. Tak. Okey. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Alhamdulillah. Sikit saja lagi. Okey. Okey. Wa qulna ya Adam. 1 2 semua. 2 3. Wa qulna ya Adam kun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Okey, nampak? Sebab tu kita cerita tadi tamar butah. Di sini kita tahu tamar butah ni boleh berhenti, kita tahu nak berhenti macam mana. Kalau sambung hadhihi syajarata fatakuna. Kalau berhenti hadhihi syajarah. Nama dia apa tadi? Tamar butah. Pandai. Okey, ilmu ni dia perlu diulang-ulang. Barulah dia akan melekat tuan-tuan perempuan ni. Nak dapat ilmu ni dia kena dipaksa. Lepas paksa kita akan biasa, lepas biasa kita akan terasa. Okey, lama tak sebut ayat ni Okey, kali ni kita nak sambung pula. Tadi kita berhenti syajarah. Kali ni kita nak sambung pula. Ayat ni yang Allah kata kepada Nabi Adam dengan ibunda kita Hawa. Okey, kalau duduk dalam syurga boleh buatlah apa-apa kecuali jangan dekat satu pokok syajarah. Okey. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Seterusnya, okey, huruf za, ingatan mesra. Huruf za duduk di belakang pagar depan. Okey, pagar depan kita ni huruf za duduk kat belakang pagar. Okey. Okey, huruf ujung lidah sentuh belakang pagar depan ni. Minal zalimin. Okey, mantap Kak Zahara. Tengok Kak Zahara punya komen. Siap sekali dengan contoh lagi. Dia ada huruf lagi. Huruf hijaiyah lagi. Mantap Kak Zahara Anak murid ustaz semua pandai. Ya, semua pandai-pandai. Orang kata, ustaz saya ni tak pandai. Jangan cakap macam tu. Salah tu. Jangan cakap tak pandai. Sebut macam ni. Ustaz saya belum pandai. Kan sedap sikit bunyinya. Ustaz saya belum pandai. Saya sedang belajar. Sedap sikit bunyinya. Jangan cakap tak pandai. Saya belum pandai. Kalau tak tahu boleh cakap macam ni. Maaf, saya tak mahir bab ni. Itu berbeza. Jangan, sebab kata-kata kita ni juga adalah doa. Waalaikumsalam pada baru masuk. Okey, boleh ikut ke mengaji macam ni? Saya nak tanya yang baru first time baru join pagi ni. Boleh ikut tak style mengaji macam ni? Tenang-tenang, santai-santai Okey, siapa yang nak sampai tempat kerja, selamat masuk kerja. Siapa yang nak baru pascat cepat-cepat sebelum pukul 8 ni. Okey, sambung. Okey, saya pun nak pascat je lagi. Okey. Fa'azallahumas syaitan. 1.4. Terima kasih pada yang dah share. Siapa yang baru masuk jangan lupa untuk follow kita punya page. Okey, huruf zai. Ingat, zai ni dia ada laser ataupun
dia ada bunyi lebah. Ustaz saya nak belajar, alhamdulillah pandai, bagus, baik gitu. Saya pun masih belajar ya. Okey. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. Waw ni bunyi lin lembut je. Li ba'dhin adu. Bukan panjang ke tau. Adu itu panjang. Kita nak masukkan waw je. Li ba'dhin adu. Gitu. Okey. Walakum. Alhamdulillah. Maaf. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Waalaikumsalam. Pada bagi salam. Kita sekarang ayat yang ke 37, ayat terakhir ya. Tahniah 1.4K yang bersama-sama pada pagi ini. Masya-Allah. Sonok ya. Okey, ada orang tanya, makcik peninglah hukum-hukum tajwid. Tuan-tuan puan, simple je saya nak kongsi. Hukum tajwid bukan untuk dihafal, tetapi untuk difaham. Makcik ni lupalah hukum tajwid semua. Jangan risau tuan-tuan puan. Ilmu ni milik Allah. Allah nak bagi bila-bila masa kita boleh dapat. Hukum tajwid ni kena faham. Okey, bila kita faham, automatik kita hafal. Bukan untuk hafal. Biasanya saya punya metafora, metafora pagi ni. Okey, saya punya metafora senang je. Biasanya orang faham ilmu tajwid, dia hafal tajwid. Tetapi kalau orang hafal tajwid, belum tentu dia faham hukum tajwid. Saya ulang Ustaz, saya belum pandai, saya nak belajar. Baiknya ya Allah, sejuk hati saya Kak Aisyah. Okey, jangan cakap saya tak pandai hukum tajwid. Okey, saya lupa hukum tajwid. Jangan cakap itu. Okey, kita ilmu tajwid ni adalah kita nak faham. Bila kita faham, automatically kita hafal. Kalau kita hafal, belum tentu kita faham. Itu dia punya metafora. Metafora keluarnya. Masya-Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Jom. Satu lagi ayat tuan-tuan puan-puan ni. Okey, biasanya orang faham automatik hafal, tapi orang hafal belum tentu faham. Ingat, okey? Ilmu tajwid ni untuk faham, bukan hafal. Sebab ada ramai orang baca Quran dengan betul, tak hafal pun ilmu tajwid. Tapi kalau hafal lagi cantik. Okey, sambung seterusnya. Fatalaqa. Okey. Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Tarik nafas banyak-banyak. Tarik nafas. Last round ni. Last round. Okey. Duduk tegak-tegak. Tarik nafas. Okey. Okey. Fatalaqa. Masya Allah. Benar. Okey, benar. Bak kata Abang Salim Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Syukur tuan-tuan puan, 1.4K pagi ni. Saya nak tangkap screenshot gambar kenang-kenangan. Okey, siapa yang first time berjuang, jangan lupa untuk follow kita punya page tuan-tuan puan ni. Jap, screenshot sikit 1.4K. Malam ni bacaan Yasin sama dengan saya. Glamour gitu, pakai baju ada sulam-sulam kan. Ingat kita tak gorgeous ke? Ada sulam-sulam gini. Baju ni saya tempah dekat Mekah tahun 2017. Okey, tak open order tuan-tuan. Bukan open order. Tetapi insya-Allah 8 ni kita nak open order untuk frame Mekah. Nanti kita share. Nanti kita tunjuk. Okey, tuan-tuan, malam ni jangan lupa, malam ni saya nak kita berkumpul 2K dalam Yasin. Boleh tak? Amin. Kalau boleh malam ni kita nak berkumpul 2000 malam ni dalam Yasin malam ni Dan tuan-tuan puan, insya-Allah malam hari ni kita ada buat bacaan tahlil macam biasa hari Khamis pukul 3.30 petang. Siapa yang nak hantarkan nama Allah arwah Allahyarham, boleh hantarkan, tekan pin komen di bawah tuan-tuan puan Dan untuk kita niat, mudah-mudahan kalau boleh ada yang tiap-tiap minggu hantarkan nama Allahyarham dan kita buka tajaan dengan tajaan tuan-tuan puan serendah RM10 ke berapa-berapa ke, lagi lebih dah bagus, secara tak langsung menaja
yuran pengajian kawan-kawan kita yang mengalami kekangan yuran, tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah. Okey, siapa nak hantarkan nama arwah boleh hantar di sini dan kita buka tajaan seikhlas hati. Untuk siapa yang nak taja, dengan tajaan tu kita guna untuk kos operasi, bayar gaji, bayar sewa, bayar elang guru, bayar api air, okey, dan juga kita gunakan untuk tajaan cover yuran pengajian sahabat-sahabat kita. Ada juga yang bagi tajaan yuran setiap bulan. Okey, dia subscribe. Okey, ustaz setiap bulan saya akan taja 5 orang. Pun ada juga gitu. Okey. Dan pada sama dia, tuan-tuan dan puan, dengan hantarkan star, Kak Mas Ratu hantar star. Amin. Terima kasih Kak Mas Ratu, mudah-mudahan dimurahkan rezeki. Dengan hantarkan star, okey, itu juga secara tak langsung membantu kita punya pusat pengajian Quran. Cuma kita punya slot map ni, ya Allah, tak live sekali dekat TikTok rupanya. Ya Allah, saya pun lupa tuan-tuan dan puan nak live kat TikTok ya. Baik, kita nak sambung. Kita punya topik semalam. Okey, ingat kita nak khatamkan kitab kecil ni. Macam mana nak bagi sumbangan? Tekan dekat pin komen. Saya dah cakap dengan staff. Saya kata jangan guna perkataan sumbangan, sedekah, infak. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan dan puan, fitnah berleluasa. Sebab kadang-kadang orang kata, alah mengaji senang kan, minta sumbangan kan, senang hidup. Tuan-tuan dan puan, dia bukan macam tu kan. Mengaji ni pun guru-guru pun korban masa semata-mata untuk nak menyantuni belajar Quran. Soal tu kita tak nak cerita, tetapi kita nak cerita sekarang ni semuanya ada kos. Jadi ada orang yang dia nak buat dakwah Al-Quran, tetapi dia tak mampu. Tapi dia nak juga bersama-sama dakwah Al-Quran, tetapi dia ada rezeki lebih. Dengan rezeki lebih Allah bagi, dia juga dapat pahala dakwah dengan memudahkan orang lain untuk buat dakwah Al-Quran. Secara tak langsung tuan-tuan dan puan, membantu family mengaji dengan support tajaan secara tak langsung, membuatkan family mengaji boleh terus sampai meneruskan perjuangan sampai bila-bila. Okey, macam saya kata tadi lah, straight to the point lah. Kita ada kos-kosnya sebagainya, tuan-tuan dan puan. Malu juga nak cakap benda ni, tetapi saya cakap kepada staff, kami tidak gunakan perkataan sedekah, sumbangan kan. Kita gunakan perkataan tajaan supaya kita nak elakkan dari fitnah tuan-tuan dan puan ni. Ikut seikhlas hati. Okey, baik, saya nak jawab soalan Kak Syarifah Zahra. Semalam. Okey. Apa hukum mandi pakai kain basahan? Saya rujuk dari fatwa mufti wilayah. Zaman Nabi Musa dulu, Ustaz account number. Okey, Ustaz nak taja macam mana? Okey, dalam pin komen kita ada account number. Okey, dan begitu juga dalam tajuk kita ni ada account number. Ada yang kata, Ustaz makcik tak reti lah nak tekan pin, nak tekan star ni semua. Makcik nak direct lah hantar pakcik. Ada kadang ada pakcik macam mana pakcik nak buat tajaan ni? Pakcik direct kat account boleh? Account number ada. Ataupun tekan je mana-mana pin komen direct ustazah kita akan bantu ya. Okey, sebab barisan guru family mengaji memang diajar supaya tidak mengambil kesempatan. Jangan risau tuan-tuan dan puan, percayalah kepada guru-guru ataupun ustazah kita, tim kita tidak ada personal konflik. Tidak ada personal issue kan. Sebab mereka bertugas secara amanah. Okey, boleh tanya sahabat-sahabat kita apa-apa melalui family mengaji, mereka akan terus tuan-tuan dan puan. Okey, baik. Okey, dalam fatwa wilayah persekutuan, okey, zaman Nabi Musa dulu belum turun lagi syariat untuk mandi pakai kain basahan. Waktu tu Bani Israel mandi masing-masing boleh melihat antara satu sama lain. Terkecuali Nabi Musa sahaja mandi berasingan, Nabi Musa mandi berasingan. Ditakdirkan satu hari, okey, Nabi Musa letak pakaian Nabi Musa letak di atas batu, dan air membawa pakaian Nabi Musa. Okey, dan bila Nabi Musa kejar baju yang dibawa air tu, maka waktu itulah okey, Nabi Musa dikutuk oleh kaum, okey, oleh Bani Israel.
Dan waktu tu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, bekas Nabi Musa pukul batu tersebut, dan bekas batu tersebut sama dengan pukulan 6 atau 7 batu. Masya-Allah, nak cerita hebatnya Nabi Musa Okey. Dan zaman Nabi Ayub pun mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Okey. Waktu tu jatuh depan Nabi Ayub belalang emas. Okey. Dan Nabi Ayub ambil pakaian dan tutup badan dia. Sebab kata belalang emas tu, wahai Ayub, bukankah engkau telah cukup kaya hingga tak memerlukan lagi barang belalang emas yang kau lihat ni? Maka Nabi Ayub kata, aku tidak mengabaikan keberkatanmu. Ini dua kisah yang saya ambil. Jadi, untuk kita yang menjaga kehormatan, sebab tadi kisah Nabi Musa, yang kedua kisah Nabi Ayub. Dengan nikmat yang Allah bagi kita. Kita mandi berseorangan, bersendirian, seorang-seorang, tutup aurat lebih baik. Dalam ni tidak mengatakan wajib tutup, tetapi makruh. Masyhur pendapat ulama kata kalau kita mandi dalam keadaan tidak pakai kain basahan, yang masyhurnya adalah makruh jika kita mandi bertelanjang. Jadi boleh tak mandi tak pakai pakaian? Boleh, tetapi makruh. Janganlah mandi dalam keadaan tidak berpakaian, sebab kita tak tahu. Kita kan semalam kan kita belajar tentang adab bangun tidur. Adab bangun tidur, mula sapu muka, kan, hilangkan kesan bangun tidur. Lepas tu baca doa tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu sebelum masuk tandas kaki kiri, kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kan. Masuk kita tambah dengan pakai kain basahan. Ini saya nak amal. Kita semua kena amal, tuan-tuan puan. Kita nak ajar kepada keturunan kita. Sebab ada jin, ada setan yang mengintai tengok kita mandi. Subhanallah. Kita jangan biarkan setan jantan kenyang melihat aurat kita dalam toilet. Kita jangan biarkan setan betina usha kan suami kita dalam toilet. Benda ni makruh. Nak cerita betapa indahnya Islam, sehingga mandi seorang-seorang pun jaga kehormatan. Masya-Allah. Dan kita keluar baca doa ghufranak. Cuma semalam saya nak tambah sikit dari segi sudut kesihatan. Kalau boleh bangun pagi, first kali, kalau boleh. Ini bukan fatwa. Kalau boleh, saya pun baru nak buat ni. Kalau boleh, dalam bilik pastikan ada botol air suam. Sebab apa? Sebab kita bangun, kita nak minum air teguk sikit. Saya ni lagilah kena minum air. Pagi nak perform suara, kan. Kalau tak, suara bangun tidur saya pun tak nak juga, kan. Kalau boleh, dalam bilik sebelum tidur kita minum air suam untuk kita nak lancarkan perut. Bangun tidur, sebelum gosok gigi, ambil air sikit je, minum. Sebab dalam mulut kita ni air liur basi. Air liur ni kalau keluar mulut dia basi, dalam mulut dia elok lagi, dia tak basi, kan. Mana-mandai basi tak basi. Saya pun tak tahu macam mana nak kategorikan basi tak basi. Dalam mulut insya-Allah dia masih dalam tengah masak. Keluar mulut baru basi. Air liur enzim kita tu dia sebagai ubat untuk kita. Jadi ini tambahan dari segi kesihatan lah. Sebelum ini petua orang tua dulu, orang lama-lama, kan. Bangun pagi baca doa, minum sikit air suam. Kalau boleh tiap-tiap dalam bilik letak sikit air suam. Macam saya kadang-kadang ada air zam-zam, kan. Minum air sebelum kita gosok gigi. Minum sikit. Itu dari segi kesihatan ni. Masya-Allah. Saya nak sambung tentang kitab kecil kita ni, Amalan 24 Jam dalam Kehidupan Rasulullah SAW. Saya nak sambung. Semalam kita cerita amalan bangun tidur, kan. Hari ni kita nak cerita amalan apa pula? Kak Syarifah Az-Zahra dah terjawab tak soalan semalam? Hari ni kita nak cerita secara ringkas sunnah Rasulullah ketika masuk bilik mandi dan keluar. Pendek je tuan-tuan puan. Ustaz extra handsome lah pagi ni. Apa rahsia Ustaz handsome? Masya-Allah. Rahsia handsome tuan-tuan puan. Rahsianya adalah Allah itu cantik. Allah suka kepada kecantikan. Masya-Allah. Kecantikan adalah hak milik setiap insan. Macam pernah dengar dulu-dulu, kan. Semua orang layak untuk menjadi cantik. Kita bukan tak cantik, kita bukan tak handsome. Kita cuma tak ada duit je zaman sekarang. Gurau. Baik.
Okey, betul Ustaz minum air. Betul Ustaz. Sekarang semua guna kos. Okey. Maaf Ustaz. Baik, subhanallah. Okey, hari ni kita nak tajuk sunnah Rasulullah ketika masuk bilik mandi dan keluar. Okey ya. Tadi kita cerita bangun semalam kita bangun. Hari ni sunnah. Tuan-tuan puan-puan, seronok tak? Okay, pagi-pagi kita cerita tentang Quran, cerita tentang hadis. Okey. Kesempatan awak. Okey, baik hari ni. Okey, subhanallah. Nabi SAW masuk ke dalam tandas dengan kaki. Rahsia Ustaz suka pegang janggut. Pegang janggut tuan-tuan ni. Janggut ni pun dia ada rahsia tuan-tuan ni. Okey. Nabi masuk ke dalam bilik air, Nabi langkah kaki kiri dan Nabi keluar kaki kanan. Terbalik. Kalau masuk masjid, terima kasih Kak Rusmilawati hantar ke staff. Kalau rahsianya kena selalu senyum. Ya, betul itu rahsia. Tuan-tuan puan sendiri boleh menilai. Macam mana tuan-tuan puan kenal saya? Rahsianya adalah tiadalah rahsia. Okey. Tiada, okey. Biarlah rahsia. Itu lagu Siti, tapi saya tak ada rahsia. Okey. Kalau masuk toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Tapi kalau masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Okey. Masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Terbalik. Kalau toilet kaki kiri, keluar kaki kanan. Masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Masuk pasar kaki kiri, keluar kaki kanan. Pasar dengan toilet sama. Okey. Okey. Orang ustaz handsome seumur. Okay, masya-Allah. Dia macam ni. Orang yang hati cantik, dia akan nampak segala-galanya cantik. Orang handsome pun terus jadi handsome. Orang tak lawa pun terus jadi lawa. Masya-Allah ya. Okey. Okey, baik. Maka Nabi baca doa masuk toilet lah. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, dan Nabi keluar ghufranak. Saya bagi tugasan pada semua yang bersama pagi ni. Hari ni hafal doa masuk tandas dengan keluar tandas. Kalau siapa tak hafal, tak geng mengaji awal pagi, family mengaji, mesti hafal doa masuk tandas dan keluar tandas. Saya bagi tugasan hari ni. Tugasan semalam dah siap belum? Tugasan semalam hafal doa bangun tidur, bangkit tidur bang. Okey. Hari-hari ada tugasan. Tugasan tuan-tuan puan. Kalau tak ada tugasan, tak ada ujian, macam mana kita nak nilai kita punya tahap penting tak ujian dalam hidup ni? Penting gila. Okey. Sebab ada kalau orang kata saya nak berjaya tapi tak suka ujian. Mana boleh? Tak boleh kan? Tak boleh gitu kan? Budak-budak kalau dia nak maju, dia daripada merangkak nak bangun, dia malas nak bangun. Tak boleh, mana boleh kan? Jadi kerja rumah semalam adalah hafal doa bangun tidur. Kerja rumah hari ni adalah hafal doa masuk toilet dan keluar toilet. Siapa tak hafal, kita tak geng. Okey. Geng mengaji awal pagi, 3 doa ni settle. Okey, sudah diamalkan. Mantap Kak Nuraini. Sebenarnya macam ni, ramai dah hafal dah, saja je. Okey. Sunnah Rasulullah ketika berwuduk. Ketika berwuduk Okey. Nabi SAW baca bismillah. Okey. Basuh tangan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tangan ni pun sebenarnya ramai tak settle lagi, termasuk saya. Kuku tuan-tuan puan, kuku kena pendek tuan-tuan puan. Okey, sebab di celah-celah kuku ni air tak masuk. Setan suka duduk dekat kuku panjang. Okey. Jadi tuan-tuan puan, makcik Fabila susah nak ingat, tak apa makcik. Okey, kita ulang ya. Ataupun nanti saya suruh depa buat video pendek untuk buat doa ni, kan. Doa simple gini senang hafal kan. Tugasan semalam doa bangun tidur, tugasan hari ni doa masuk toilet, keluar toilet. Okey. Jadi kuku ni pun kita nak ambil uduk, pastikan masuk celah-celah ni kena clear kuku ni. Basuh tangan dan Nabi kumur-kumur dalam mulut. Okey, sunat untuk kita bersugilah sebelum kita ni. Okey, kumur-kumur dalam mulut, masukkan air dalam hidung. Okey geng. Siapa okey, lepas tu Nabi keluarkan air pada hidung. Sebab antara masalah resdung dengan kita masukkan air dalam hidung ni, dia selesaikan resdung. Semua orang ada resdung. Ini ada saya dengar pada sumber daripada orang ahli perubatan lah. Resdung ni semua orang ada. Cuma banyak dengan tak banyak aje sebab pemakanan. Kan kadang-kadang makan macam-macam kan. Okey. Sebab itulah bila kita makan ni kita kena sulam. Contoh kita makan sate. Sate ni kita kena sulam dengan makan
makan timun. Sebab sate ni dia ada macam, saya pun tak kerti nak cerita macam mana. Jadi bila kita ambil air masuk dekat KFC lah, sate lah, pagi-pagi sebut makanan kan, air masuk kat hidung, okey, kita keluarkan, sebenarnya dia keluarkan kotoran dekat filter bulu hidung kita ni. Hebatnya Allah jadikan kita, Allah jadi bulu hidung ni sebagai filter. Bayangkan hidung kita tak ada bulu hidung, kan semua benda masuk. Bayangkan hidung kita ni terbalik, kan, hidung kita ni terbalik, lubang hidung ke atas, kan, jadi macam lori pula kan. Nanti hujan, air masuk daripada atas. Nak ceritanya hebatnya ciptaan Allah. Allah jadi hidung kita ni ke bawah, lubang kat bawah. Benda simple macam ni boleh puji Allah apa. Okey. Jadi sate bakar arang. Yes, okey. Jadi okey, nak sembuhkan resdung ni, masukkan air, keluarkan, itu saja. Dan seterusnya Nabi ketika Nabi ambil uduk, Nabi basuh kedua tapak tangan. Ini adalah hadis Nabi kumur dan masuk air ke dalam hidung. Ada orang kata hidung ni sunat sahaja. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan, ini dalam hadis. Dalam hadis muttafiqun alaih, Nabi basuh tangan, kuku pastikan clear, okey. Masuk basuh kumur mulut ke hidung. Okey. Dan waktu dalam hadis Nabi kata wabalik fi al-istinsyaq illa an takuna sha'imah. Nabi kata lebihkan semasa sedut air itu ke dalam hidung kecuali ketika anda puasa. Puasa tak boleh. Puasa tak boleh masuk air dalam hidung. Tapi Nabi kata, dengar, dalam hadis ni Nabi kata lebihkan hirup air dalam hidung. Sebab kita nak bersihkan filter kotoran dalam hidung kita. Sampai ke macam tu Islam titik beratkan kebersihan, tuan-tuan puan-puan. Sampai macam tu. Nah, hebatnya Islam, tuan-tuan puan-puan. Sebab dalam hadis, dalam Nabi kata hadis basuh hidung, Nabi tambah lagi hadis, lebihkan air. Betapa indahnya Islam. Islam is the way of life. Dan masuk berlebih ni, Nabi kata masukkan air dalam hidung sedalam-dalamnya. Okey, dari sudut yang paling dalam. Dari sudut yang paling dalam ni hingga ke pangkal. Tak adalah jolok dalam sangat kan. Okey. Kemudian hembuskan balik. Ambil air, hirup. Kan, rasa macam nak lemas kan. Biasalah tu. Ambil air, hirup. Terima kasih kat Siti Rapi hantar ke staff. Okey, hirup. Lepas tu sampai pangkal, sampai hujung, keluar balik. Okey, kalau puasa tak boleh. Puasa tak boleh. Siapa puasa sunat hari ni tak boleh lah. Okey, selamat berpuasa pada yang puasa. Dan berkumur-kumur ni, okey, masuk air pada mulut dan hidung. Dan ketika berkumur tu, dalam hadis Nabi kata, laula an asyqa ala ummati, okey, Nabi kata la amartuhum bisuwa ma'a kulli wudu. Nabi kata jika tidak menjadi keberatan pada umatku, Nabi nak kita bersugi, tuan-tuan puan. Nabi minta, tuan-tuan puan. Kan kalau suami kita minta, isteri kita minta, nak sangat, ya Allah, kalau boleh kan. Kalau biasa kalau ayat isteri saya macam ni kan, kalau boleh belilah, kalau tak beli tak apa kan. Kan dia kalau dengar ayat tu jam tu kan. Ayat dia macam ni. Contoh kalau suami kita minta kan, boleh tak buat kopi pagi ni? Kalau boleh buat lah, kalau tak boleh buat tak apa. Ui, tak senang duduk kan. Seorang isteri yang solehah kan, dia tak senang duduk kalau suami kata gitu. Pagi ni teringin nak minum air teh limau ataupun lemon, ada tak? Asalkan rasa teh masam-masam lah. Kalau boleh buat lah. Kalau tak boleh tak payahlah. Kalau tak boleh tak apalah. Ui, tak senang duduk. Seorang isteri dia akan usaha buat juga. Ini Nabi kata. Nabi kata apa? Kalau tidak memberatkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersugi setiap kali nak ambil wuduk. Maksudnya apa? Nabi minta, tuan-tuan puan. Kan, kalau boleh sugilah, tuan-tuan puan. Saya sampai sekarang tak buat lagi video sugi. Dah janji nak buat video sugi kat semua. Cara bersugi, cara pegang sugi, cara nak gosok gigi. Saya tak buat lagi videonya. Nanti saya buatlah, tuan-tuan puan ya. Okey. Dan Nabi menyelati. Menyelati ni macam ni lah. Menyelati okey. Menyelati janggut yang tebal, masukkan jari-jari dalam janggut. Okey, janggut ni tuan-tuan puan, dia ada keberkatan, tuan-tuan puan kan. Kalau boleh siapa yang ada suami ada janggut tu, hisap janggut suami kan. Malam-malam tu hisap janggut suami, tuan-tuan puan nanti saya cerita. Ingatkan, saya pun lupa sebab apa hisap janggut suami. Okey, dan dimasukkan jari-jari di janggut.
Dan Nabi kata, ini dalam hadis, kana yukhallilu lihyatu fil wudu. Masukkanlah jari jemari dalam tangan ke dalam janggut ketika berwudu. Subhanallah ya. Okey, bila itu bahagian muka sahaja. Dan sunnah Nabi kata sapu kepala dengan memulakan menyapu di bahagian depan kepala, hujung tapak tangan kemudian seretkan menyapu hingga hujung tengkuk. Okey, patah balik. Okey, dia senang je untuk muka ni wudu. Okey, hujung atas ni, okey, hujung atas ni sampai di bawah dagu sini. Okey, bawah dagu dan hujung cuping telinga sampai sini. Hujung cuping telinga. Kita tak nak ambil wuduk macam budak-budak. Sapu gitu. Tak nak. Kita nak ambil wuduk, okey, sebab wuduk ni adalah cahaya wuduk adalah Nabi kenal umat dia melalui cahaya wuduk di akhirat. Sapu muka, sapu semua ni, tepi, sapu kat bawah ni. Okey. Sapu semua ni, sapu semua kat bawah ni sekali. Sebab itulah aurat perempuan, minta maaf saya sentuh pasal aurat tuan perempuan ni, okey. Aurat ustaz nampak muka Toha bila buka kopiah kan. Okey. Anak bapa. Okey. Anak bapa cuma okey, jadi bila perempuan pakai tudung, ada pendapat mengatakan bawah dagu ni juga adalah aurat. Sebab itulah bila kita wuduk, kita sapu semua, okey, sampai dekat bawah dagu sekali. Sampai kat bawah dagu sekali. Barulah muka tu sempurna. Boleh tak tuan-puan hari ni kita stop setakat muka dulu. Okey. Okey, cuma saya nak masuk sikit. Niat tu waktu bila? Niat tu waktu bila? Niat tu waktu air sampai kat muka. Air sampai kat muka, waktu tu niat dalam hati. Ini soalan saya waktu ambil tauliah wilayah. Tauliah mengajar lah. Kan? Okey. Waktu bila nak niat? Kan kita basuh tangan mula-mula kan, saja aku nawaitul wudu'u lillahi ta'ala. Tapi bila kita sapu wuduk kat muka, waktu tu kita kena niat dalam hati. Okey. Okey, Kak Azimah terima kasih hantar kasih. Waktu tu bila kita sapu je air kat muka, sapu air kat muka, dalam tu niat sahaja aku ambil wuduk kerana Allah Taala. Okey. Air muka ni air daripada hujung sampai ke bawah dagu, tepi cuping telinga sampai ke cuping telinga. Barulah sempurna wuduk tu. Tuan-tuan perempuan ni. Sekarang ni kan ada kosmetik yang mesra wuduk kan. Okey. Baik, insya-Allah ya. Baik, itu saja. Minta maaf hari ni panjang pula. Saya berhenti dulu setakat ni. Esok kita sambung ya. Esok kita sambung. Masya-Allah. Mudah-mudahan manfaat. Maaf hari ni agak panjang sebab sepatutnya kita habis 8.10 gitu kan. Okey, esok kita akan sambung lagi insya-Allah ya, berkaitan dengan basuh tangan. Okey, terima kasih banyak. Kalau perempuan basuh rambut panjang, cukuplah sekadar air kena pada akar-akar rambut kat atas ni. Okey. Baik, jom sama kita baca doa tilawah. Terima kasih banyak-banyak. Okey, siapa yang nak hantarkan nama Allahyarham dan Allahyarhamah, tuan-tuan perempuan tekan pin komen di bawah. Dan begitu juga untuk kelas bersama dengan saya malam besok nak mula kelas saya, tahsin dan tadabbur juzuk 30. Jomlah masuk. Untuk semalam Ustazah Dini cakap dengan saya, Ustaz, diskaun ni kita bagilah semua kan. Ustaz pun dah bagi diskaun daripada 100 kepada 90. Saya nak panjangkan diskaun ni 90 ringgit. Semua yang daftar Ustaz, saya kata dengan Dini on je. Okey, Ustazah Dini yang handle untuk pendaftaran kelas tahsin dengan tadabbur juzuk 30 ni. Kan? Jadi tuan-tuan perempuan, untuk makluman, kita buka kelas tahsin dan tadabbur surah juzuk 30. Okey, yuran RM90 untuk bulan pertama. Jom pakat daftar, tekan pin komen di bawah. Terima kasih, maaf lebih masa hari, minta maaf banyak-banyak. Jom kita baca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Kita jumpa lagi slot
Rawa pagi ni jam 10.10 pagi. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okey. Okey, kalau boleh slot Rawa ni kita naikkan lagi. Tadi semalam 200 lebih, hari ni kita naikkan lagi 300 lebih. Okey. Terbaik slot SMAC. Semoga Allah Ustaz peroleh keberkatan. Amin. Amin. Terima kasih doa. Semoga Allah berikan keberkatan untuk kita semua. Saya tumpah keberkatan untuk semua, insya-Allah. Terima kasih Kak Yuma Satu, banyak hantar store pagi ni. Jumpa lagi family mengaji terbaik. Saya mesti nak buat gaya. Tengok, ikut. Menghayati kalam Allah, mendambai cinta Rasul. Okey, lagi sekali. Menghayati kalam Allah, mendambai cinta Rasul. Tak, sini dulu lebih kurang lah kan. Menghayati kalam Allah, mendambai cinta Rasul. Kadang-kadang ada sengit sikit badan. Cinta Rasul, sengit sikit badan. Lantak lah kan. Kadang-kadang tengok mereka buat gitu, kita pun follow juga. Sekali, sama-sama. Menghayati kalam Allah, mendambai cinta Rasul. Siap sengit badan. Depa. Okey, jumpa lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, siapa nak undur diri dulu, boleh undur diri dulu. Siapa nak ada soalan, silakan. Siapa sekarang nak kerja masuk office ni. Nak masuk office dah, lepas tengah. Cepat. Paskat, cepat. Nanti merah nanti. Kan? Ada soalan ke apa-apa, okey? InsyaAllah ada kesempatan, kalau boleh kita solat duha. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Ini tagline baru kita. Pagi ni saya lancarkan tagline baru. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Okey. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Masukkan dalam lirik lagu film mengaji ni pun best juga. Okey. Kak Zura Begum. Amboi, gelak lain macam Kak Zura Begum. Kak Zura Begum. Kan lain macam. Kak Zura Begum bila nak datang kita punya kelas, kita punya center Singgah Besi. Jomlah singgah. Bukan Kak Zura Begum, semua sekali. Kak Nolia, Kak Zaino, Kak Alifah, Noni, Rohana, okey, Zamia, Kak Yusna, boy, Kak Yusna gelak besar begini kan. Kenapa comel ni? Menghayati kalau Allah, mendambai cinta Rasul, kan. Comel gitu kan. Okey, Kak Zainab, Zarina, ada saja bah. Biasalah bah kan. Macam-macam orang kan, Kak Siti Rahaya kan. Okey, Kak Nolida, Siti Aisyah, Kak Zaitun, terima kasih banyak. Okey. Kak Hana, Kak Jina Rojina, berkat kita orang lain dapat manfaat. Okey. Kak Hajar, Nur Siti Ruza. Terima kasih banyak-banyak ya. Nampak gaya macam tak ada soalan ni. Udahlah kita ya. Sebaik manusia memberi manfaat kepada orang lain. Betul Kak Cahaya Iman Khairun nas anfa'ahum linnas. Okey. Kak Rusna Linus, insya-Allah. Seronoklah Ustaz dapat perkongsian ilmu dari Ustaz. Allah yang bagi seronok. Saya ni kadam je, saya ni perantara je. Semua segala dari Allah. Saya hanya menjadi khadam Al-Quran, perantara saja. Okey ya, alhamdulillah. Dah daftar Ustaz kelas tahsin tadabbur. Mantap. Okey. Ada 400 lebih ni. Jomlah. Tak sudi ke nak belajar dengan saya. Kalau kita tak boleh faham 30 juzuk daripada juzuk pertama sampai juzuk ke-30, kita dapat faham surah dalam juzuk 30 pun bagus dah. Sebab dalam juzuk 30 ni kan ada surah-surah pendek, kan, surah-surah kita amal, bertahun-tahun kita baca. Tak kali ni kita nak faham. Dan lagi satu tuan-tuan puan, saya lupa, siapa nak hantar kadam arwah, cepat-cepat hantar. Boleh tekan pin komen di bawah ya. Terima kasih Kak Hazar, Umi Medi, Abang Ismail Muhammad, Halijah, okey, Kak Suraya comel Ustaz buat gitu. Tuan-tuan puan comel ni subjektif. Kak Halijah senyum. Jumpa lagi, selamat bertugas. Berkat kita orang lain dapat manfaat. Alhamdulillah. Ustaz Torik mana? Nanti diam-diam dia dah. Mak dia dah balik dah. Ustazah dah balik dah. Dia tidur tu. Kita orang semalam kau 1 lebih sampai rumah Kak Syasya. Kita orang pergi banting semalam. Lepas kelas semalam pergi banting. Lepas tu saya jumpa ayah saya. Kan, nak kat pukul 2 sampai rumah Kak Syasya. Kan, mungkin dia tak bangkit lagi tu. Okey, terima kasih banyak-banyak Kak Aminah. Seronok, bertenaga. Mudah-mudahan doakan saya terus diberikan kekuatan bunda. Terima kasih kuih hari tu kan. Okey, handmade handmade dari bonda tuan-tuan puan Ustaz nak tanya, betul ke ada orang kata terima kasih Kak Halijah, Kak Rasilawati. Betul Kak Mayuzi tanya ni.
betul ke ada orang kata kalau kita tak habis qada solat wajib, kita tak boleh solat sunat? Ya, ada orang kata gitu. Okey. Tujuan orang kata gitu adalah nak bagi tahu qada ni kena buat anytime, kena disegerakan. Okey, sebab sunat ni adalah amalan tambahan untuk tutup solat kita. Tetapi bukan bermakna kita nak qada langsung tak buat sunat. Sunat tetap buat, sunat rawatib, sunat hajat, sunat duha, sunat witir, sunat tahajud, tetap buat. Pada masa sama, qada solat wajib. Wajib solat ni kalau tak buat, wajib qada sebab hutang kita dengan Allah. Dia wajib, bila wajib kalau tak buat hutang lah. Cara yang mudah untuk kita nak sentiasa qada solat tuan-tuan perempuan ni, caranya adalah setiap waktu solat kita qada solat tu. Contoh kita solat subuh, lepas tu kita qada lah solat subuh. Kita solat zuhur, kita qada lah solat zuhur. Kita qada solat isyak, kita qada lah solat isyak. Macam tu. Contoh ada ustaz, saya rasa saya banyak tinggal solat subuh. Makna kata qada solat subuh tu double lah. Hari ni solat subuh, qada solat subuh 2. Kata almarhum Ustaz Ismail Kamus, qada solat ni qada lah sampai ke tahap kita akan rasa hati kita akan puas dan kita akan rasa tak perlu qada dah. Okey. Buatlah qada lah solat setahun ke 2 tahun ke 3 tahun ke, sepanjang hidup kita pun tak apa. Kerana anda kata solat kita dah qada, okey, dikira kita qada juga solat, dikira ibadah juga. Qada ni tak sama dengan kita buat pada waktunya. Menjawab tuan-tuan perempuan ni, penjelasan hari-hari yang baik untuk potong kuku ustaz. Kak Syarifah pandai, Kak Syarifah. Pandai soalan power Kak Syarifah. Saya kena jawab ni. Saya suka soalan Syarifah. Pandai benar Kak Syarifah tanya soalan. Okey. Saya beli soalan Kak Syarifah. Okey. Besok saya masuk. Ilmu juga untuk saya. Saya pun bolehlah study balik macam Kak Syarifah tanya hukum pakai kain basahan mandi tu kan. Makruh jawapannya kan. Jadi penjelasan potong kuku hari-hari ni, hari ni saya tak duduk diam lah. Saya study lah cerita tentang penjelasan potong kuku. Terima kasih Kak Syarifah soalan. Esok saya jawab. Saya suka soalan tuan-tuan. Saya pun nak belajar juga. Saya pun tak semua reti. Ustaz belanja KFC boleh. Kalau Kak Yom Masrah tu saya belanja. Datang center. Syaratnya kena datang center. Siapa nak saya belanja KFC, datang center. Datang center, ustaz, ni kupon KFC. Ustaz kena belanja. Kupon tu dia tak ada kertas di dalam ayam. Okay, siapa nak undur diri dulu, boleh undur diri dulu. Saya nak menyembang pagi ni, saja je. Ustaz Torik Janda dah keluar. Ya. Torik tu dia bosan duduk dengan Jannah. Pisang duduk rumah dia kata. Aku ni lelaki duduk dengan 2 orang perempuan kat rumah. Jannah dengan perangai dia duduk dengan Umi kan. Tu dia keluar rumah. Kan. Okey. Isnin, Khamis, Jumaat. Okey, itu yang kita tahulah. Penjelasan tentang potong kuku hari-hari tentu Isnin, Khamis, Jumaat. Kak Syarifah saya akan cerita sekali tentang susunan potong kuku sekali. Soalan Kak Syarifah ni bagus. Kadang-kadang dia macam ni. Benda-benda basic ni kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita semua terlepas pandang kan. Okey. Ustaz, apa maksudnya? Saya nampak tulisan Allah di langit petang semalam. Boleh Ustaz tolong komen? Masya Allah Kak Rohaini. Subhanallah, ini rahmat. Saya ingat kali terakhir saya nampak tulisan Allah kat langit waktu bulan Ramadan, waktu saya tingkatan 4, tingkatan 5 dulu. Kan waktu tu bulan Ramadan, tengah langit. Waktu tu saya duduk dengan orang-orang tabligh tuan-tuan perempuan saya duduk dengan luar kan, seronok. Okey. Apa maksud dia? Maksud pertama adalah bini saya dah ajak sarapan dia tu. Okey, udah-udahlah katanya. Okey. Maksudnya adalah Kak Rohaini orang yang terpilih. Jadi bila dapat macam tu kena syukur. Kalau orang-orang yang dia rasa takjub, dia akan sujud syukur. Ya Allah, ini adalah nikmat. Ya Allah, tanda kebesaran-Mu ya Allah, sujud syukur. Maksudnya kita terpilih. Caranya adalah kita kena syukur dan kita kena lebih dekat dengan Allah. Tak semua orang dapat nikmat ni. Tahniah Kak. Berkat kita orang dapat manfaat. Nanti mungkin salam kat Ustazah. Ustazah Aziana, orang mungkin salam. Okey. Okey, dah lah tu. Saya nak sarapan. 2 hari letih Ustaz. Nampak now letihnya. Letih belah veteran Ustaz. Kak Syahsia rehat lah. Letih ni bah tu Kak Syahsia. Rehat-rehat lah tu. Pergilah melancong ke kan. Pergi rehat tepi pantai Kak Syahsia. Pijak rumput banyak.
Kak Syah Sam, pastikan pijak rumput banyak-banyak. Kita semua okey, nak sihat banyakkan pijak rumput. Rumput-rumput pagi-pagi tu, waktu ada embun tu, pijak rumput. Kak Syah Sam nanti pijak rumput, selfie hantar kat saya. Okey. Bonda buat dengan kasih sayang, insya-Allah. Terima kasih banyak Bonda. Patutlah sedap biskut tu. Perasa kasih sayang. Okey, jom. Okey. Ustaz saya buat waktu duha, qada satu waktu je. Baik. Okey, jom. Dah tu. Jom sama-sama kita jumpa besok ya. Malam ni. Yasin malam ni. Homework buat start. Homework hari ni adalah hafal doa apa tadi Semalam doa bangun tidur, doa masuk toilet dengan keluar toilet. Selagi ustaz tak tutup pintu, kita tak nak keluar. Okey, saya tutup pintu. Kat Sungai Besi ustaz ada KFC. Ada KFC kat Sharifah, kat Sungai Besi. Tapi biasa siapa datang Sungai Besi, orang belajar kita orang, bukan kita orang belajar orang. Terbalik kejauh KFC sanakan bah, mau naik belon bah. Tak apa bah, nanti balik Perak nanti kita jumpa nanti di KL bah. Okey, kat Situ Rahaya nanti cakap dengan Abang Ijat nanti sampai dekat ni airport, jemput singgah rumah saya kat Nilai. Okey, mengadap laptop. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah tu nasi goreng tu dah sejuk. Baik. Okey, jumpa lagi semua Assalamualaikum. Okey, tak ada apa lagi ni. Tuan Guru Syekh Zainal Asri kata kalau kita tinggal solat sunat tahajud, kita boleh qada solat sunat tahajud supaya kita kira habis solat. Pahala sama macam kita buat solat waktu tahajud. Okey, macam ni, kalau kita tertinggal solat sunat, kita boleh qada untuk orang yang istiqamah sahaja. Tetapi orang yang suka-suka tak boleh. Maksudnya kalau dia istiqamah solat tahajud setiap hari, dia tertidur letih, maka dia boleh qada. Tapi kalau dia tiba-tiba nak buat, dia tak boleh. Orang itu dia sentiasa solat duha, tetapi dia tak sihat, dia nak qada duha, itu dibolehkan untuk orang istiqamah saja ya. Jumpa lagi sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti solat Yasin dan yang tengah hari nanti. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghayatikan Allah, mendapat cinta Rasul. Terbaik semua film mengaji. You are the best. Hantarkan nama Allahyarham dan Allahyarhamah yang bagi nak hantarkan nama dan nak buat tajaan.